Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pesyarah kita iaitu Encik Syazwan. Kami dari Seksyen 4.1, ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya Nur Fatihah, Siti Nur Afifah, Muhammad Farhan dan juga Muhammad Aifan. Kumpulan kami ingin membantahkan tentang perkara-perkara dalam hak asasi manusia yang diperjuangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pengenalan hak asasi manusia adalah asasi kepada kewujudan manusia. Hak asasi manusia juga bersifat sejagat. Selain itu, dilihat dari perspektif yang negatif, seolah-olah ia tiada kaitan dengan Islam dan merupakan produk barat semata-mata. Perjuangan hak asasi manusia dilihat cenderung ke arah falsafah. Hak asasi manusia ala barat yang tidak seiring dengan prinsip agama dan adat keturunan. Kegerahan masyarakat Islam untuk membuat generalisasi semua prinsip hak asasi yang digariskan Islam. Tuntutan atau penyebaran fahaman hak asasi manusia yang melampaui prinsip agama dan undang-undang jadi kerisauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Mokhtar daripada Seksyen 4. Saya ingin membentangkan tentang hak-hak asasi manusia yang diperjuangkan dalam Perlembagaan Malaysia. Slide di atas menunjukkan 11 hak yang penting bagi hak asasi manusia dalam Perlembagaan Malaysia. Tetapi akan kesutukan masa, saya akan membentangkan 3 sahaja iaitu hak asas, hak kanak-kanak dan hak wanita. Hak asas mempunyai 4 poin yang ingin saya jelaskan di sini. Poin yang pertama iaitu kebebasan untuk bersuara. Kebebasan bersuara di Malaysia telah banyak dipertikaikan apabila banyak penghimpunan dan protes yang dilakukan dalam memilih kerajaan bagi meneruskan kerajaan yang seterusnya. Poin yang kedua pula ialah kebebasan berhimpun. Walaupun rakyat secara teknikal menikmati hak untuk berhimpun, ia juga memerlukan kelulusan daripada pihak polis ataupun PDRN Malaysia bagi mengelakkan hal-hal buruk yang berlaku semasa berhimpun. Yang ketiga iaitu kebebasan untuk beragama. Di Malaysia, agama Islam adalah agama rasmi di sini. Tetapi perlembagaan telah menjaminkan untuk mereka bebas mengamalkan ajaran masing-masing seperti agama Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain. Hal ini kerana mereka ingin menjamin silaturahim antara satu sama lain walaupun berbeza agama, tetapi hati mereka bersepakat untuk melahirkan negara yang bersatu padu. Poin yang terakhir iaitu kebebasan politik. Mereka berhak menyertai mana-mana parti untuk membina satu kerajaan baru di mana sedia kita tahu di Malaysia ini akan mengadakan 5 tahun sekali pemilihan raya bagi memilih kerajaan yang baru ataupun kerajaan yang kekal. Sebab itu mereka berhak untuk memilih mana-mana calon pilihan raya untuk membentuk kerajaan yang baru. Hak seterusnya iaitu hak kanak-kanak. Hak ini penting kerana ingin menentukan status kewarganegaraan mereka di Malaysia. Jika ibu dan ayah mereka berkahwin sesama bangsa dan agama, mereka akan dicopkan sebagai warga negara Malaysia yang sah dan tetap dan akan mempunyai sijil kewarganegaraan yang sah. Tetapi jika sebaliknya, ibu dan ayah mereka berkahwin berlainan agama dan bangsa, mereka tidak akan dicop sebagai kewarganegaraan dan tidak boleh sekolah di sekolah awam dan tidak akan mempunyai sijil kewarganegaraan yang sah. Hak yang terakhir yang saya bincangkan adalah hak wanita. Kenapa hak ini sangat penting? Kerana kes rogol di Malaysia telah meningkat sebanyak 15% semenjak tahun 2011 sehingga 2021 dan kelahiran anak luar nikah pula meningkat sebanyak 40% yang telah dicatatkan oleh kerajaan Malaysia. Di Malaysia mempunyai undang-undang, jikalau mereka didapati bersalah dalam kes rogol, mereka akan didenda sebanyak RM30,000 dan 15 tahun penjara. Itu saja yang saya ingin bentangkan pada hari ini. Kita teruskan kepada kenapa pentingnya hak asasi manusia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aifan Najmi bin Muhammad Fauzi. Saya akan menerangkan tentang kepentingan hak asasi manusia. Kepentingan hak asasi manusia ini membolehkan semua orang hidup dengan martabat kesamarataan, keadilan, kebebasan dan keamanan. Semua orang mempunyai hak ini semata-mata kerana kita manusia. Hak asasi manusia adalah penting untuk pembangunan individu dan komuniti mereka. Yang pertama ialah untuk melindungi semua orang. Hak asasi manusia adalah penting kerana ia
mencerminkan piawaian minimum yang diperlukan untuk hidup dengan bermaruah. Hak asasi manusia memberi hak kepada semua orang untuk memilih cara mereka ingin hidup, bagaimana untuk menyatakan diri mereka dan jenis kerajaan yang mereka mahu menyokong. Antara aspek lain, jaminan hak asasi manusia yang akan mempunyai cara yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asas mereka seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan, serta berpeluang untuk akan tersedia untuk semua. Mereka juga menjaminkan kehidupan, kesamarataan, kebebasan dan keselamatan untuk melindungi orang-orang daripada penyalahgunaan kuasa mereka. Hak asasi manusia adalah penting dalam hubungan yang ada di antara individu dan kerajaan yang menjalankan kuasa terhadap mereka. Kerajaan mempunyai kuasa ke atas rakyat, tetapi hak asasi manusia menyatakan bahawa kuasa-kuasa itu terhad. Negara harus bimbang untuk memenuhi keperluan asas rakyat dan melindungi kebebasan mereka. Itulah sebabnya hak asasi manusia berlaku kepada semua orang, dilindungi oleh undang-undang dan dijamin di peringkat antarabangsa, tidak boleh diambil dari mana-mana orang atau kumpulan. Selain itu, untuk menyediakan jaminan keadilan untuk semua orang berhak untuk melakukan perbicaraan yang adil di hadapan tribunal yang bebas dan tidak adil dalam kes yang tertuduh melakukan jenayah atau kesalahan terhadap mana-mana undang-undang. Ini juga memberikan hak kepada kewajipan kepada orang yang diadili. Perkara 11 Deklarasi Hak Asasi Antarabangsa menjelaskan bahawa mana-mana orang yang dituduh melakukan kesalahan jenayah mempunyai hak untuk dianggap tidak berdosa sehingga terbukti bersalah, mengikut undang-undang dalam percubaan awam, di mana ia juga mempunyai semua jaminan yang diperlukan untuk mempertahankan anda. Seterusnya, untuk melindungi kebebasan beragama, salah satu hak yang dimiliki oleh orang menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia ialah kebebasan beragama. Kepercayaan dan pemikiran agama semua individu tidak boleh dipersoalkan, dilarang atau dicemuh. Mengikut artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia Antarabangsa ini, termasuk kebebasan berfikir dan hati nurani yang tidak dapat menyatakan dan memperlihatkan keyakinan mereka secara individu atau dalam masyarakat, secara terbuka atau secara persendirian. Ia juga dibenarkan untuk mengajar agama mereka, mengamalkannya, mematuhi peraturan dan mengamalkan upacara ibadatnya. Akhir sekali untuk kesimpulan ialah, sebagai masyarakat yang bertamadun tinggi, kita seharusnya sedar bahawa kehidupan ini adalah berdasarkan keamanan seperti yang disaran oleh setiap agama di dunia ini dan juga menghormati hak asasi manusia yang sedia ada. Sekian, terima kasih. सही जावे ना जुदाई सजना तेरे बिना दिल नहीं हो लगना सही जावे ना जुदाई सजना तेरे बिना दिल नहीं हो लगना तेरी प्यारी प्यारी दो